Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai unit masa. Cikgu pecahkan video ini kepada dua bahagian utama, di mana bahagian pertama kita akan belajar mengenai unit-unit yang ada di dalam masa, unit bagi masa, dan seterusnya kita akan belajar penukaran unit. Dan akhir sekali cikgu akan berikan sedikit latihan. Kita pergi kepada unit masa. Okey, jadi ini antara unit masa yang digunakan. Dimulakan dari saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekad, abad dan alaf. Cikgu susun seperti ini untuk menunjukkan kepada kamu bahawa unit yang terkecil yang akan kita pelajari ialah saat. Kemudian yang kedua kecil, minit, jam, hari, sampailah ke bawah. Kamu nampak saat yang paling kecil dan alaf yang paling besar. Dalam erti kata lain, satu saat lebih sekejap daripada 1 minit untuk tempoh masa. Dan 1 minit lebih sekejap daripada 1 jam. Kalau cikgu suruh berdiri 1 minit ataupun 1 jam, mana yang kamu pilih? Adakah kamu nak berdiri 1 jam ataupun berdiri 1 minit? Okey, jadi ini kamu cuba ingatlah yang mana kecil, yang mana besar untuk membantu semasa penukaran unit nanti. Okey, jadi cikgu tunjukkan jadual bagi penukaran unit masa. 1 minit bersamaan dengan 60 saat, 1 jam bersamaan dengan 60 minit, 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, kalau macam contoh, kawan kamu cakap kelas hari ini 1 jam. Kamu pula cakap tidak, kelas hari ini 60 minit. Lepas tu kamu dengan kawan kamu bergaduh. Seorang kata 1 jam betul, seorang kata 60 minit betul. Masalahnya kedua-duanya betul kerana 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi, jadual penukaran unit masa ini perlu diingat untuk membantu kamu semasa melakukan penukaran unit. Dan penukaran unit adalah perlu apabila kamu ingin menambah ataupun menolak masa. Kalau kamu nak tambah ataupun tolak masa ataupun apa-apa yang melibatkan unit seperti panjang, jisim, isi padu, mestilah di dalam unit yang sama untuk tambah dan tolak. Jadi, kamu perlu ingat ini untuk melakukan penukaran unit. Okey. Jadi seterusnya cikgu nak terangkan mengenai perbandingan antara 1 minggu dan 7 hari, 1 bulan dan 4 minggu supaya kamu lebih jelas apa yang cikgu maksudkan apabila cikgu cakap sama. Okey. Jadi ini ialah 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari bersamaan dengan 1 minggu. Jadi kalau 1 bulan, di sini kamu lihat 1 bulan bersamaan dengan 4 minggu. Jadi apabila kita susun 4 minggu, 1, 2, 3, 4, maka nilai 4 minggu ini sama dengan 1 bulan. Kamu tengok di tepi ini, ianya sama. Sama juga dengan 1 minggu dan 7 hari. Kamu nampak di sini 7 hari di atas warna merah sama dengan 1 minggu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada penukaran unit. Okey, untuk penukaran unit sekali lagi ini ialah teknik yang biasa yang cikgu gunakan di dalam kelas. Kecil kepada besar bahagi, besar kepada kecil darab. Dia kalau kecil kamu silang tangan, kepada besar kamu depa tangan, dia jadi bahagi. Mungkin cikgu akan buat satu video lah untuk menerangkan mengenai penukaran unit ini. Kecil kepada besar bahagi, besar kepada kecil darab. Jadi kita terus pergi kepada contoh soalan. Kita bermula dari yang mudah, pergi ke sedikit susah. Okey, jam dan minit. Kalau kamu ingat di awal video tadi cikgu ada tunjukkan yang mana besar, yang mana kecil. Ataupun kalau kamu tak ingat, kamu fikir 1 jam dengan 1 minit, mana lagi lama, mana lagi besar. Jadi 1 jam besar dan 1 minit kecil. Besar kepada kecil.
Besar kepada kecil kita gunakan darab. Jadi 3 jam darab 60. Dari mana datang 60 ini? Kamu kena ingat semula jadual penukaran masa yang cikgu tunjukkan. Kerana 1 jam bersamaan 60 minit. Sebab itulah kita darab 60. 3 darab 60, cikgu tak payah tunjuk. Kamu boleh kira lah kan? Dapat 180 minit. Maka jawapannya ialah 180 minit. Contoh yang seterusnya. Jam kepada hari. Kamu jawab ujian 1 jam ataupun kamu jawab ujian 1 hari. Mana lagi lama? Mesti 1 hari lebih lama kan? Jadi hari ini besar dan jam ini kecil. Jadi kecil kepada besar bahagi. Jadi 48 jam bahagi 24. Sekali lagi, dari mana 24 ini? 24 ini kamu dapat daripada jadual ataupun carta penukaran masa. 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi bahagi 24. Jadi kamu kira dan kamu akan dapat 2 hari. 2 hari. Contoh yang seterusnya, 15 bulan pergi kepada tahun. Okey, bulan dan tahun. 1 bulan dengan 1 tahun. Mana lagi lama? 1 tahun kan? Jadi tahun besar, bulan kecil. Kecil kepada besar, kita buat bahagi. Jadi 15 bulan bahagi 12. Kita gunakan 12 kerana 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi sebab itulah kita bahagi dengan 12. Jadi kita pun bahagi. Ini kita gunakan bentuk lazim. 12. Cari 15 dalam sifir 12. Tak ada. Kamu guna 12. Jadi atas kamu tulis 1, bawah tulis 12, tolak dan kamu dapat baki 3. Untuk masa, jangan pula kamu tambah titik, lepas tu tambah sifar, jangan. Kerana apa? Kerana baki ini ialah bulan. Jawapannya ditukarkan kepada tahun. Jadi jawapannya ialah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Jadi 1 tahun 3 bulan. Okey. Seterusnya 6 minggu 2 hari. Kita nak tukarkan kepada hari. Kita nak tukarkan kepada hari. Jadi 6 minggu 2 hari ini 2 unit yang berbeza. Di depan guna minggu, belakang guna hari. Kalau cikgu ajar dalam kelas, cikgu selalu suruh kamu pisahkan sekejap. 6 minggu dan 2 hari. 2 hari ini kamu kekalkan sebab kita nak jawapan di dalam unit hari. Jadi 2 hari dikekalkan, 6 minggu pula akan didarab dengan 7. Kenapa darab dengan 7? Kita guna darab kerana besar kepada kecil. Minggu kepada hari. Jadi kita guna darab. Darab 7 kerana 1 minggu ada 7 hari. Jadi 2 hari kita masih kekalkan. 6 minggu darab 7 kita dapat 42 hari. Oleh kerana sekarang ini 6 minggu sudah ditukarkan kepada hari, maka kita gabungkan semula ataupun kita tambah. Kita gabungkan semula 42 hari tambah 2 hari, jawapannya 44 hari. Maka 6 minggu 2 hari ditukarkan kepada hari ialah 44 hari. Jadi cikgu harap jelas. Ini hanya untuk imbas semula. Hanya untuk imbas semula. Jadi ada sedikit latihan yang perlu kamu jawab. Jadi kamu kena tukarkan kepada tukarkan unit masa. Okey. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Terima kasih.